Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi isu berkaitan tentang Bon Odori, satu tarian yang dibuat secara tahunan di Malaysia. Ada beberapa pihak yang cuba untuk menghalang berlakunya perbuatan ataupun perayaan berkenaan di negara kita, terutamanya di negeri Selangor. Tetapi ada pandangan-pandangan daripada pihak penguatkuasa agama di negara-negara tertentu, di negeri-negeri tertentu seperti di Malaysia kita ini, yang mahu untuk memastikan perayaan berkenaan terus dibuat, terus dijalankan seperti biasa. Jom kita semak berkaitan tentang isu Bon Odori. Bon ialah satu adat agama Buddha negara Jepun untuk menghormati roh nenek moyang mereka. Asalnya ia hanya adat yang sangat khusus kepada orang yang beragama Buddha dan hanya berada di negara Jepun sahaja. Tetapi akhirnya ia berkembang sehingga bukan sekadar orang Buddha sahaja, orang agama lain pun ada yang merayakannya. Bukan sekadar di Jepun, di Malaysia sendiri sudah wujud sejak tahun 70-an. Dalam perayaan ini ada satu kepercayaan yang memang merepek, yang memang meraban, memang tak masuk di akal dan memang terkeluar daripada agama. Ia menjadi asas kepada perayaan ini dengan maksud jika tidak kerana kepercayaan ini, maka tidak akan ada perayaan ini. Kepercayaan yang wujud di dalam perayaan ini ialah menyambut dan melayani roh orang mati dengan makanan dan juga tarian. Macam-macam perkara khurafat mereka buat, macam khurafat orang Melayu juga. Mereka akan pasang tanglung supaya roh tahu rumah dia kat mana, supaya dia senang balik bila waktu berkenaan. Mereka akan berarak ke kubur. Mereka bagi makan kepada sembahan nenek moyang mereka dan lain-lain. Mereka juga akan balik kampung dan bersihkan kubur-kubur nenek moyang mereka. Itu berkaitan tentang Bon. Bon Odori yang menjadi isu pula adalah tarian menyambut hantu, mengalu-alukan roh orang yang dah mati, atau tarian bergembira kerana telah berjaya melayani hantu. Berkumpul dalam bulatan dengan memakai yukata, pakaian Jepun tu. Tengah-tengah ada penyanyi, penari dan pemain gendang. Kemudian mereka berpusing menari ikut rentak lagu. Ia jelas khurafat, bid'ah dan bercanggah dengan agama. Secukup tak bersetuju apabila ada orang yang mahu mengatakan bahawa ini sekadar budaya Jepun semata-mata. Saya tidak bersetuju bahkan daripada siapa pun yang menyebutkan berkaitan tentang hal ini. Sebahagian mengatakan bahawa ia adalah perkara baik kerana mengikat hubungan erat antara Jepun dan Malaysia. Ia tidak benar. Ia melibatkan isu akidah kita selaku umat Islam. Di dalam agama kita ada satu konsep yang cukup mudah tapi tegas. Yang baik itu adalah apa yang dianggap baik oleh agama, bukan oleh sudut pandang mata kita semata-mata. Al-Imam Abu Hasan Al-Amidi, seorang tokoh Ahlussunnah wal Jamaah beraliran Al-Asy'ariyah, telah membentangkan kaedah-kaedah yang diterima oleh para ulama dalam beragama. Beliau menyatakan dalam kitabnya Ghayatul Maran fi Ilmil Kalam bahawa annal hasana wal qabiha laisa illa ma hassanahu syara' atau qabbahahu. Yang baik dan buruk itu tidak lain melainkan apa yang agama anggap baik atau agama anggap buruk. Beliau sebutkan lagi, perkara baik ialah apa yang dianggap baik oleh agama dan tidak akan menjadi baik melainkan disebarkan dan diberitakan dengan pujian bagi orang yang melakukannya. Demikian jugalah pada isu-isu perkara buruk. Anda boleh rujuk pada muka surat 235. Yang sebut ini adalah tokoh Asy'ariyah besar yang kita kata diri kita Asy'ariyah. Kalau hang duk kata diri hang Asy'ariyah, pembela Asy'ariyah, negeri hang negeri Asy'ariyah, tapi masih lagi berdalil dengan perkara baik, perkara ini sekadar budaya, hang kena semak balik. Sahabat-sahabat, perayaan seperti ini juga hanya akan lebih memburukkan kefahaman orang Islam terhadap isu hantu. Mereka mungkin akan berkata, oh, kepercayaan aku sebagai orang Melayu pun tak salah lah. Percaya roh mak ayah yang meninggal dunia masih ada dalam rumah dalam tempoh 40 hari. Malam pertama dia cek anak dia buat apa, buat tahlil ataupun tak. Percaya yang Pontianak itu adalah hantu yang mengganggu manusia kerana mahu membalas dendam disebabkan anaknya yang telah mati. Ini semua karut. Kepercayaan berkaitan tentang hantu adalah kepercayaan karut marut yang patut kita hakis sedikit demi sedikit. Bukan kita suburkan dengan pelbagai jenis perayaan-perayaan meraihkan hantu. Kepercayaan kepada hantu adalah bercanggah dalam agama. Apatah lagi hampir semua hantu-hantu yang dipercayai orang kita ini diberikan kelebihan, dapat ambil manfaat atau berikan mudarat. Peluk pocong dapat jadi kaya. Jumpa Pontianak boleh mati kena sedut, kena gigit dengan dia. Sedangkan ini bercanggah dengan ajaran Nabi. Baginda Nabi SAW sebut la ghula. Tidak ada ghul. Dalam riwayat Abu Daud sebut ghul dekat sini adalah hantu kepercayaan orang Arab yang mana ia boleh memudaratkan dan membina
binasakan mereka. Sama seperti kepercayaan masyarakat kita yang menyatakan bahawa hantu dan sebagainya boleh memberikan mudarat. Inilah yang cuba dinafikan oleh Nabi SAW. Ditegaskan lagi oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dia sebut berkaitan tentang ghul. Dia kata ghul itu adalah jemaah syaitan yang mana ianya dipercayai boleh berubah-ubah dan memberi mudarat. Inilah fahaman yang dibatalkan oleh Nabi SAW. Kata-kata ini adalah kata Imam Nawawi. Anda boleh rujuk dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Demikian juga isu ruh. Setelah mati, ruh manusia tak boleh lagi kembali ke dunia. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah yang menguasai segala-galanya, ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya. Jiwa orang yang sampai ajalnya semata-matinya dan jiwa orang yang tidak mati dalam masa tidurnya. Kemudian ia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain ke badannya sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Anda boleh rujuk dalam surah Zumar ayat 42. Para ulama mempunyai beberapa tafsiran dan pandangan seputar ayat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Zumar ini. Secara zahirnya, ayat ini menjelaskan bahawa orang yang mati akan ditahan dan tidak akan dikembalikan semula. Ini membawa makna bahawa ruh orang yang mati tidak akan lagi kembali ke dunia. Imam Al-Qurtubi menukilkan pandangan Ibn Abbas. Ibn Abbas menyebutkan bahawa ruh orang hidup dan mati akan saling bertemu dan saling berkenalan antara satu sama lain dengan izin Allah. Apabila ingin kembali, Allah Ta'ala akan menahan ruh orang yang mati dan akan mengembalikan ruh orang yang hidup ke dalam jasad mereka semula. Anda boleh rujuk dalam Jami' li Ahkamil Quran jilid ke-15 muka surat 260. Oleh itu, apa sahaja kepercayaan atau perayaan yang bakal merosakkan lagi kepercayaan umat Islam hendaklah dilarang dan dihalang, seperti mana perayaan Bon Odori ini. Kita patut halang, kita patut cegah, kita jangan biarkan ia terus berlaku, terus berlangsung di negara kita Malaysia. Sekurang-kurangnya kita memahami apa yang dikehendaki di dalam perayaan ini. Sekurang-kurangnya kita faham bahawa ada thin line antara isu ini dan isu agama kita. Ada thin line isu hubungan antara Jepun dan Malaysia dan juga isu agama. Kalau nak buat hubungan Jepun dan Malaysia, banyak projek-projek lain yang kita boleh buat dengan dia. Banyak hubungan erat yang lain kita boleh buat dengan dia. Bukan sekadar isu Bon Odori. Kita tak patut bersama di dalam isu ini. Saya cadangkan kepada anda untuk dapatkan satu buku yang berjudul Inilah Islam yang Semestinya Difahami, yang ditulis oleh Syekh Ali At-Tantawi, yang mana ia telah menulis berkaitan tentang isu-isu yang penting untuk kita mendalami maksud-maksud Islam dalam kehidupan kita. Saya sangat rekomen anda untuk dapatkan buku ni. Beli buku ni, saya letakkan link dekat description dan juga dekat komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.